Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan bab 13 iaitu homeostasis dan sistem urinary manusia. So, jom kita start. Okay, first thing, kamu kena tahu dulu apa maksud homeostasis. Homeostasis ni apa? Kita dah pernah sebut pada awal form 4 dulu. Homeostasis ni adalah pengawal aturan faktor fizikal dan faktor kimia persekitaran dalam pada julat yang normal supaya sel berfungsi dalam keadaan optimum. Apa maksud ayat ni? Okey, kita kena tahu bahawa semua proses metabolisme dalam badan kita ni dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor tertentu macam tekanan darah, tekanan osmosis darah, suhu dan sebagainya lah. Jadi bila faktor-faktor ni di dalam keadaan yang normal, semua fungsi-fungsi sel dia akan bertindak ataupun berjalan dengan bagus, lancar dan optimum. Tapi kalau misal katalah faktor-faktor tadi tu, suhu, tekanan darah tu, semua dia melebihi julat normal, okay, ataupun dia kurang dari julat normal, dia akan mengganggu sistem sel. Dia akan mengganggu proses-proses sel itu. Jadi sel tu proses dia akan terganggu. Jadi perlu untuk diseimbangkan balik supaya dia daripada terlebih atau terkurang tu patah balik ke normal. Jadi maksud dia semua faktor tu dia wajib sentiasa normal, sentiasa mala, sentiasa sama je supaya sel tu berfungsi dengan optimum, dengan bagus. Homeostasis ni macam proses penyeimbangan lah, senang cerita. Okey, so kita akan kenal dulu apa faktor fizikal yang mempengaruhi persekitaran dalam dengan faktor kimia sekali. Okey, lupa cikgu nak cakap yang homeostasis ni dia adalah proses yang menyeimbangkan khusus untuk persekitaran dalam badan. Persekitaran dalam bukan persekitaran luar. Okey, so kita masuk faktor fizikal yang mempengaruhi persekitaran dalam kita. Yang pertama adalah suhu badan lah. Yang kedua, tekanan osmosis darah. Yang ketiga, tekanan darah. Okay, so senang je nak ingat. Fizikal, dia suhu dan dua-dua tekanan ni. Tekanan osmosis darah dan tekanan darah. Okay. So next, faktor kimia pula. Nilai pH. Nilai pH darah lah. Okay, kepekatan garam mineral dalam darah. Dan kepekatan gula dalam darah. Okay, clear So boleh ingat 6 je. Senang saja. So kita masuk yang seterusnya. Okay. Sebarang penyimpangan daripada julat normal macam yang cikgu sebut tadi, dia akan mencetuskan mekanisme homeostasis yang melibatkan suap balik negatif. Apa maksud suap balik negatif ni? Maksud dia bila benda tu tinggi, dia akan rendahkan. Negatif lah, dia akan terbalikkan. Bila benda tu rendah, dia akan tinggikan balik sampai ke normal. Bila sampai ke normal, proses homeostasis ni akan berhentilah. Dia akan berjalan macam biasa sel tu. Jadi bila ada lagi sekali penyimpangan, barulah homeostasis tu berjalan balik. Macam tu, senang je. Persekitaran dalam mesti sentiasa mala walaupun banyak perubahan persekitaran luar. Okey, tengok Maksudnya dalam ni, persekitaran dalam ni mesti macam mana pun kena sentiasa mala walaupun perubahan banyak dekat persekitaran luar. Tak kira lah kat luar tu sejuk ke, kat luar tu panas ke, kat luar tu ada ribut ke apa ke. Kita mesti maintain persekitaran dalam kita dalam keadaan sentiasa normal. Sebab tu perlunya homeostasis ini. Untuk homeostasis ni, untuk jayakan homeostasis ni, pelbagai sistem organ berfungsi bersama untuk mengekalkan persekitaran dalam yang optimum. Untuk kekalkan persekitaran dalam ni sentiasa normal, dia melibatkan kerjasama pelbagai sistem organ. Okay, contoh dia macam, kalau suhu badan ni, suhu badan normal kita adalah 37 darjah Celsius lah, lebih kurang 37 darjah Celsius. Jadi kalau 37.5 kita kira demam kan. Okay, so 37 darjah Celsius ni normal. So nak kekalkan 37 darjah Celsius ni, siapa yang kawal atur dia? Sistem integumen, sistem saraf, sistem peredaran darah,
sistem otot dan sistem endokrin. Nampak ada berapa sistem? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sistem yang kawal suhu badan. Maksudnya dia bekerjasama semua sistem tu. Kalau untuk aras gula dalam darah, siapa yang kawal dia? Okey, ada beberapa. Kelenjar endokrin, sistem peredaran darah dan sistem pencernaan. Okey, untuk tekanan separa karbon dioksida dalam darah, siapa yang kawal dia? Tengok, sistem respirasi, sistem peredaran darah, sistem saraf, dan last sekali tekanan darah, siapa yang kawal dia? Sistem peredaran darah dan sistem saraf. Okey, Okey, next. Pengawal aturan suhu badan, kita akan masuk macam mana pengawal aturan suhu badan ni dilakukan. Kenapa penting untuk kawal suhu badan sentiasa optimum 37? Okey, kenapa? Sebab ada banyak proses dalam badan kita ni melibatkan enzim. Enzim ni dia punya suhu optimum dia adalah 37. Kalau suhu dia lebih tinggi, enzim tu akan ternyah asli. Okey, maksudnya enzim tu akan musnah. Kalau suhu dia sangat rendah daripada 37 ni, enzim tu bertindak balas, tapi tindak balas dia akan jadi sangat perlahan. So, sel tu tak berfungsi dengan optimum lah. Okey, clear Kerana tindak balas enzim dipengaruhi suhu. Okey, next. Suhu badan meningkat. Apa yang akan jadi kalau suhu badan meningkat? Oh, badan kita buat. Okey, tengok dalam buku teks pun ada. Bila suhu badan kamu meningkat, okey, termoreseptor ataupun termoreseptor ni reseptor yang kesan haba Termoreseptor dalam kulit akan kesan kenaikan suhu dan termoreseptor dalam hipotalamus pun akan kesan kenaikan suhu tu. Okey, jadi suhu badan tu dikesan oleh termoreseptor di dua kawasan ni lah. Jadi hipotalamus ni memang kita tahu dia pusat kawalan suhu. So, apa yang terjadi lepas dia tahu suhu naik, dia nak betulkan balik ke julat normal. Okay, secara fizikal apa yang dia buat? Okay, pertama, dia akan kurang merangsang otot erector supaya mengendur. Okay, dan bulu roma akan jadi condong. Bila bulu roma condong, kurang udara terperangkap dalam bulu roma. Jadi bila kurang udara terperangkap, haba dibebaskan dengan cepat. Okay, next. Arteriol dalam kulit mengembang. Maksudnya pembasodilatan berlaku. Ataupun senang cerita, salur darah mengembang lah. Supaya lebih banyak darah mengalir ke permukaan kulit. Bila banyak darah mengalir, haba akan banyak dikeluarkan ke sekarang luar. Jadi kurang haba, suhu akan turun. Okay. Otot rangka akan kurang mengecut dan mengendur supaya badan tidak menggigil sebab dia panas. Bila dia panas, dia tak perlu untuk menggigil pun kan. Jadi otot rangka akan kurang mengecut dan mengendur supaya suhu dia turun lah. Semua ni untuk menurunkan suhu. Kelenjar peluh akan dirangsang untuk keluarkan lebih banyak peluh. Okey, haba diserap untuk menyejukkan peluh dan ini menyejukkan kulit. That's why bila panas kita berpeluh untuk turunkan suhu sebenarnya. Okey, clear Okay, pergi pada faktor kimia. Kalau suhu badan meningkat, apa yang jadi secara kimia lah. Okay, secara kimia, yang pertama, kelenjar adrenal akan kurang dirangsang untuk merembes hormon adrenalina, kadar metabolisme berkurang. Sebab bila kita buat metabolisme ni, kita buat proses metabolisme dalam badan, kita akan hasilkan banyak haba. Okay. So, kelenjar thyroid tidak dirangsang dan dirembeskan. Hormon thyroxina dikurangkan, kadar metabolisme berkurang sama juga dan tiada haba berlebihan di jana. Okay, so clear. Ini adalah 6 perkara yang berlaku apabila suhu badan meningkat. Okay. Next. Kalaulah suhu badan tu turun, maksudnya dalam sejuk, keadaan sejuk kan. Macam ni nampak orang ni dia freezing sejuk. Apa yang terjadi? Suhu badan jatuh di bawah julat normal, terlampau sejuk. Okay, so termoreseptor dalam hipotalamus dan sama juga dengan kulit akan kesan penurunan suhu tu. Jadi apa yang berlaku? Otot erector dia akan rangsang supaya mengecut dan menyebabkan bulu roma tegak. That's why bila sejuk, bulu roma kita naik tau, tegak. Bila bulu roma tegak, so udara akan terperangkap dekat bulu roma ni. Bila udara terperangkap, jadi dia akan jadi sebagai penebat lah. Penebat. Udara tu akan jadi penebat, penghalang supaya haba tak keluar daripada kulit. Faham Okay, so next. Arteriol akan mengalami pembasocerutan. Maksudnya salur darah dia akan menyempit.
sempit lah saluran darah tu. Jadi kurang darah mengalir ke permukaan kulit. So kurang haba hilang ke luar untuk simpan haba dalam badan sebab dia tengah sejuk. Okay. So otot rangka akan mengecut dan mengendur supaya badan menggigil. Bila badan menggigil akan menghasilkan haba. Seterusnya meningkatkan suhu badan dan kerana pengecutan otot rangka memerlukan tenaga. Dan last sekali, kelenjar peluh tidak dirangsang, perpeluhan tidak berlaku. Ini perubahan fizikal lah. Okay, next kita pergi ke perubahan kimia. Kelenjar adrenal akan dirangsang supaya menghasilkan hormon adrenalina. So, bila adrenalina terhasil, hormon ini mempercepatkan penukaran glycogen kepada glukosa. So, kadar metabolisme meningkat. Okey, jadi dia akan hasilkan tenaga haba untuk panaskan badan. Boleh baca sini dalam buku teks pun ada. Okey, kelenjar thyroid dirangsang untuk merembeskan lebih hormon thyroxina. So, dia akan tingkatkan kadar metabolisme. Jadi lebih haba akan dihasilkan untuk badan. Okay. Ini adalah konteks suhu badan. Jadi boleh ingat So kita akan terus masuk ke pengawal aturan aras gula darah. Okay, cikgu laju sikit panjang-panjang video tak mau tengok pula. Pengawal aturan aras gula darah. Okay, tengok. Pankreas ialah kelenjar yang bertanggungjawab untuk mengekalkan aras gula darah. Okay, berapa aras gula normal darah ni? 75 hingga 110 mg per 100 ml. Maksudnya setiap 100 ml darah tu, setiap 100 ml darah tu, kadar normal gula yang kena ada adalah 75 hingga 110 mg. Tak boleh lebih dari itulah. Kalau lebih dari itu, kita kira dia tinggi dari julat normal. Okay. So, kelompok sel Langerhans yang ada dalam pankreas menghasilkan dan merembeskan hormon insulin dan glukagon secara berterusan ke dalam aliran darah untuk mengawal atur aras gula darah. So, yang ni simple, aras gula darah ni dikawal oleh dua hormon iaitu glukagon dan insulin. Kegagalan dalam penghasilan perembesan penerimaan insulin oleh sel sasaran boleh menyebabkan diabetes mellitus. Okey, dia sebut pasal penyakit dulu sekejap Okay, maksud dia tadi insulin dan glukagon ni dihasilkan untuk kawal aras gula darah. Okey, kalau gagal menghasilkan insulin, dia akan menyebabkan diabetes mellitus. Iaitu istilah kita kalau bahasa Melayu sebut kecil manis kecil manis. So aras gula darah pesakit diabetes mellitus ni biasanya tinggi aras gula dia dan tidak stabil selepas satu sajian. Pesakit tersebut sentiasa berasa haus, penat, letih dan mengalami penurunan berat badan. Diabetes mellitus boleh dikawal melalui suntikan insulin, pengambilan pil yang merendahkan aras gula serta penjagaan pemakanan. Okey, so ini adalah homeostasis atau pengawal aturan aras gula dalam darah. So kita tengok kalau aras gula darah meningkat, sel beta dalam pankreas, dalam kelompok sel Langerhans pankreas ni, dia akan hasilkan insulin. So, insulin ni akan masuk dalam darah. Insulin ni akan menukarkan glukosa berlebihan kepada glycogen. Sebab dia terlebih glukosa kan, dia tukar jadi glycogen. Dan disimpan dalam hati dan sel otot. Dalam sel adipos, dalam sel lemak, insulin menukarkan glukosa berlebihan kepada lemak. So, simpan dalam sel lemak. So, ada dua benda dia akan buat. So, aras gula akan menjadi normal balik. Kalau aras gula darah menurun, sel alfa dalam kelompok sel Langerhans pankreas akan merembes hormon glukagon masuk dalam darah. So, glukagon ni pula sebab gula kurang dalam darah. Glukosa kurang dalam darah. So, dia akan merangsang sel hati supaya tukar glycogen kepada glukosa. Sebab glycogen memang simpan dalam hati kan. So, dia rangsang sel hati tukar glycogen kepada glukosa. Dan glukagon menggalakkan juga penguraian lemak untuk bebaskan asid lemak yang boleh dimetabolismakan untuk menghasilkan tenaga. So, orang yang kurang glukosa dalam darah tu akan dapat balik aras gula darah yang normal. Okay, clear Mekanisme pengawal aturan tekanan separa karbon dioksida dalam darah. Okay, kena fahamkan dulu apa benda ni. So, kita ni memang ada karbon dioksida dalam darah lah. Kita dapat daripada respirasi sel. Maksud dia bila buat respirasi sel tu kita hasilkan karbon dioksida.
So karbon dioksida tu ada dalam darah. Lepas tu kita kena bebaskan karbon dioksida tu keluar. Sebab karbon dioksida ni sifat dia beresid. Kalau dia terlalu banyak dalam darah, dia akan jadikan darah tu pH dia beresid. Bila pH dia beresid, dia tidak bagus untuk sel. Sebab pH darah yang normal adalah lebih kurang 7.35, tak silap. Dia neutral lah dia punya pH. Okay. So, pernafasan ialah tindakan luar kawal yang dikawal atur oleh pusat kawalan respirasi dalam medula oblongata. Okay, pusat kawalan respirasi membantu mengekalkan keadaan homeostasis dengan mengawal aras tekanan separa karbon dioksida dalam darah. Okey, so tengok sini pasal karbon dioksida ni. Semasa aktiviti cergas, tekanan separa karbon dioksida meningkat disebabkan oleh respirasi sel. Jadi yang macam saya sebut tadi, respirasi sel menyumbang kepada karbon dioksida dalam darah. So bila aktiviti cergas, lagi banyak karbon dioksida dihasilkan. So tekanan separa karbon dioksida meningkat. So karbon dioksida ni dia akan larut dalam plasma darah untuk membentuk asid karbonik. Ini yang menjadikan darah tu beresid lah. So karbon dioksida tambah air, dapat asid karbonik, ion hidrogen, ion bikarbonat. Asid karbonik terurai kepada ion hidrogen dan ion bikarbonat. So nilai pH darah dan medali tisu yang membasahi otak menurun. Ini menjadikan nilai pH darah dengan medali tisu menurun. Menurun maksud dia pH tu rendah. pH rendah maksud dia pH tu beresid. So darah beresid lah. Perubahan pH ni akan dikesan oleh kemoreseptor. Kemoreseptor ni pengesan bahan kimia. Okey. Yang ada dekat mana? Dalam medula oblongata dan pada leher. Okey, boleh tengok gambar. Ini dekat sini kemoreseptor pada leher, iaitu pada jasad karotid dengan jasad aorta. Okey, boleh tengok jasad aorta sini. So, dan yang kedua, kemoreseptor ni ada dekat medula oblongata. Okey. So, bila dah dikesan penurunan pH tu, dia akan hasilkan impuls saraf. Impuls saraf akan dihantar ke mana? Dihantar ke pusat kawalan respirasi dan pusat kawalan kardiovaskular dalam medula oblongata. So, lepas tu impuls saraf akan dihantar ke otot interkosta, diafragma dan otot kardium jantung. Jadi, jantung tu akan mengecut dan mengendur dengan cepat. Maksudnya dia hantar, apa tu nak cakap? Bila dia kesan perubahan ni, dihasilkan impuls saraf, dihantar ke medula dan dihantar ke otot interkosta, diafragma dan otot kardium jantung. Macam tu. Jadi, benda tu menyebabkan apa? Menyebabkan kadar pernafasan, kadar denyutan jantung dan kadar ventilasi meningkat. Jadi, tindakan ni menyebabkan lebih banyak gas karbon dioksida dihembuskan keluar daripada paru. Itulah cara dia buang karbon dioksida tu keluar. Jadi, dia turunkan balik karbon dioksida tu ke paras yang normal. Tekanan separa karbon dioksida dan nilai pH darah kembali normal. Nampak ni. Okay. So, dia banyakkan aktiviti pernafasan lah. Jadi, bila pernafasan kita tahu, kita buang karbon dioksida keluar. Okay, clear? Okay, kelas. Jadi, yang last sekali ialah mekanisme kawal atur tekanan darah. Apa dia tekanan darah? Tekanan darah ni adalah bila jantung tu, dia pam darah keluar. Jadi, darah tu akan keluar daripada jantung, dia akan masuk ke arteri. So darah tu dia akan melanggar dinding arteri. Jadi daya tekanan pelanggaran itulah adalah tekanan darah. Dia hentam dinding arteri. Itulah tekanan darah. So baru reseptor untuk tekanan darah ni, dia melibatkan baru reseptor, iaitu reseptor tekanan yang terletak di arka aorta dengan arteri karotid. Arteri karotid ialah arteri di leher yang membekalkan darah kepada kepala, dan reseptor ini mengesan tekanan darah yang mengalir melaluinya dan menghantar impuls secara berterusan ke pusat kawalan kardiovaskular di medula oblongata untuk membantu mengawal atur tekanan darah. So yang terlibat kat sini adalah baru reseptor dan juga medula oblongata. So kita masuk mekanisme kawal atur tekanan darah. Okey, kita pergi pada yang mula-mula dulu. Apabila tekanan darah seorang individu menurun, contoh dia apabila pendarahan serius. Pendarahan serius maksudnya darah hilang lah, darah keluar. Kuranglah tekanan darah dikenakan kepada salur darah tu. So, baru reseptor dapat mengesan tekanan darah yang turun ni. Jadi, baru reseptor ni akan kurang dirangsang. Jadi, dia akan hantar impuls ke pusat kawalan kardiovaskular di medula oblongata supaya
pusat kawalan kardiovaskular medulla oblongata ni pun kurang dirangsang. Bila dua-dua ni kurang dirangsang, maka pembasuhcerutan arteri berlaku. Okey, pembasuhcerutan arteri berlaku maksudnya dia menyempitkan salur darah. Salur darah menjadi kecil. Okey, salur darah menjadi sempit. Jadi bila salur darah menjadi sempit, menambah rintangan kepada pengaliran darah dalam salur darah. Bila menambahkan rintangan, maksudnya darah tu susah nak lalu dalam salur. Susah nak lalu dalam salur. Jadi dia akan melanggar dinding salur ni lebih kerap. Maka tekanan, okey, darah akan mula naik. So, pengecutan otot kardium jantung lebih kuat berlaku. Maksudnya, jantung akan lebih mengepam lebih kerap. Supaya darah akan masuk lebih banyak ke dalam salur ni. Jadi, itu pun akan membantu tekanan meningkat. Sebab lagi banyak aliran darah, lagi dia selalulah hentam dinding tu, dia akan meningkatlah tekanan darah kan. Okay, so dua ni akan meningkatkan tekanan darah. Jadi tekanan darah akan ditingkatkan dan tekanan darah akan kembali kepada jurat normal. Okay, so kalau misal kata tekanan darah seorang meningkat pula. Okay, nak buat macam mana kalau meningkat? Contohnya pada aktiviti cergas. Tekanan darah terlalu tinggi ke apa kan. So, baru reseptor ni dapat kesan tekanan darah yang tinggi ini, dia akan dirangsang. Dapat kesan tekanan tinggi ni, dia akan dirangsang. Dia akan hantar impuls kepada pusat kawalan kardiovaskular medulla oblongata dan kawasan ini juga dirangsang. Lepas tu, bila pusat kawalan dirangsang, maka pembasodilatan berlaku. Vasodilatan ni maksudnya salur darah ni akan lebar. Dia akan jadi lebih luas, lebih lebar. Bila ini akan mengurangkan rintangan pengairan darah dalam salur darah. Bila kurang rintangan, kuranglah darah ni akan langgar dinding. Jadi tekanan darah akan dapat diturunkan. Okey. So pengecutan otot kardium jantung yang lemah berlaku. Jantung pun kurang pam. Bila jantung kurang pam, maka kuranglah aliran darah masuk dalam ni, dalam salur. Jadi kuranglah tekanan darah. Jadi tekanan darah pun diturunkan dan tekanan darah kembali ke julat normal dan semuanya akan berlaku seperti biasa lepas tu. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.